berita seorang demi seorang selebriti wanita yang membuka tudungnya. Ramai orang yang minta Ramin komen dan respon tentang isu seorang selebriti wanita yang dahulunya bertudung, sekarang ini dah hilang tudungnya. Apa nama? Masha Mashita. Honestly, Ramin tak kenal dia, tak pernah jumpa dia pun. Tapi tak tahulah, secara jujur memang sedih. Sebab Ramin sendiri berada di zaman Kak Wardina Safia, antara selebriti wanita terawal yang berhijab. Lepas tu barulah Irma Hasmi, Diana Ahmed, Siti Nordiana, Nur Khiriah, Yad Hamzah, Nilofa dan ramai lagi mula berhijab. Dan kita happy sangat sebab kerakan dalam industri hiburan berusaha untuk menjaga syariat. Ia ada kelemahan sana sini, tapi ia adalah proses. Tapi bila saban hari kita mendengar dan melihat berita seorang demi seorang selebriti wanita yang membuka tudungnya, kita sedih. Kalaulah anda semua menonton video ini secebis pesanan saya. Pertama, memakai tudung atau lebih tepat menutup aurat kerana apa? Kalaulah menutup aurat kerana orang ataupun kerana trend dan fashion, memang patutlah kita goyang. Sebab apa? Kalau kita buat sesuatu kerana nak mendapatkan redha manusia, kita akan goyah. Tetapi kalaulah menutup aurat, termasuk saya sendiri pun, lelaki pun kena tutup aurat, adalah kerana menurut perintah agama, kerana rasa hamba yang sangat kerdil di sisi Allah Jalla wa'ala, yang maha kuasa, Tuan bagi sekalian alam dan seluruh cakrawala. Maka daripada situlah akan terbit rasa kejujuran, keikhlasan. Kita buat kerana rasa cinta pada Allah yang maha kuasa. Dan pada saat itu, biarlah apa orang kata, kita tak peduli. Sebab yang kita peduli bukan redha manusia, tetapi redha Tuhan yang kita dambakan. Kedua adalah soal keberkatan rezeki. Don't get me wrong, Ramin tak kata yang kerja berlakon, kerja menyanyi itu adalah kerja yang haram. That is another topic of discussion. Tetapi di dalam kita mencari rezeki, jangan kita sanggup melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Akhirnya rezeki itu kita guna untuk bagi pada mak kita, ayah kita, saudara mara kita dan kita sendiri. Apalah gunanya kita hidup di atas muka bumi ini jika kita dapat harta melimpah ruah tetapi tidak ada keberkatan pada rezeki tersebut. Ada orang yang rezekinya sedikit cuma tapi sentiasa cukup. Ada orang rezekinya melimpah ruah tapi tak pernah cukup. Ini adalah kerana hilangnya keberkatan pada rezeki. Dan yang ketiga, saya dengan penuh rasa rendah diri ingin menegur rakan-rakan di dalam industri hiburan. Tak kiralah dalam bidang nyanyian ke, dalam bidang lakonan drama ataupun filem, pengarah, produser. Kita rasa sedih apabila ada produser, pengarah filem, pemain dalam industri muzik yang sanggup menyuruh pelakon penyanyi membuka aurat, bertindak menyalahi hukum agama demi untuk memenuhi kepuasan di dalam kerja. Malah sangat sedih apabila ada pengarah, production team yang tidak bagi ruang pun untuk pelakon-pelakon talent Muslim menunaikan solat. Dan lagi memalukan, tak boleh brain bila ada pengarah filem berbangsa Cina yang tidak beragama Islam, dia menegur dengan mengatakan ramai orang yang hanya mengejar pahala dunia tapi lupa untuk mengejar pahala akhirat. Pedih. Janganlah nanti di akhirat kelak kita menjadi punca kepada rantaian dosa yang kita buat sampai ke kiamat. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat, itu yang terakhir, kepada rakan-rakan khususnya para netizen. Kita puji mereka yang nak menegur mereka yang membuka aurat ataupun tidak sempurna menutup aurat. Tapi jangan buat kerja Tuhan. Apa maksud buat kerja Tuhan? Saya tengok ada komen yang menerakakan orang. Siap kata lagi, inilah dia bahan-bahan bakar api neraka. Ada yang siap mengkafirkan lagi. Ini bukan akhlak kita sebagai orang Islam di dalam menegur kesilapan orang. Jangan kita lupa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, keluarga mereka kufur. Adakah kerana kegagalan dakwah para nabi? Tak. Kerana hidayah bukan urusan kita. Hidayah adalah kerja Allah Jalla wa'ala. Ingatkah anda Abu Talib, pak saudara Nabi, dialah yang membela Nabi, dialah yang melindungi Nabi, mengasihi Nabi, tetapi dia meninggal di pangkuan Nabi dalam keadaan yang kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih.
Maka Allah Ta'ala menurunkan satu ayat memotivasikan Nabi, memujuk Nabi dengan berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah kepada sesiapa sahaja, termasuk orang yang kamu sayang, tetapi Allah yang maha berkuasa memberikan hidayah pada sesiapa yang Allah kehendakkan. Hidayah bukan kerja kita. Apa kerja kita? Kerja kita adalah berdakwah, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran dengan sebijaksanaan yang mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke arah jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, hikmah dan juga nasihat yang baik. Kata Hasanul Basri, nahnu du'at walaysa qudha. Kita adalah pendakwah yang mengajak, yang menyuruh, bukan hakim yang menghukum. Bila kita melihat kemungkaran, memang kita kena cegah kemungkaran. Sama ada dengan tangan ataupun kuasa kita, ataupun dengan lidah kita, ataupun dengan kebencian hati kita. Tetapi jangan sampai kita buat kerja Tuhan. Kita menerakakan orang, kita mengkafirkan orang, memfasikkan orang. Bila kita berdakwah, sama ada orang tu berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau tak berjaya dakwah kita, bukan dengan memaki orang tu, tetapi kita perbaiki skill dakwah kita, strategi dakwah kita, ilmu dakwah kita. Selain daripada kita berdakwah, kita berdoa kepada mereka. Kita doakan semoga mereka yang telah membuka tudung mereka dibukakan pintu hati untuk kembali menutup aurat. Begitu juga mereka yang belum menutup aurat atau belum menutup aurat dengan sempurna, kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu hati mereka dan mereka akan beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Manalah tahu mereka lebih baik daripada kita di pengakhiran hidup mereka.